Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan tugasan untuk EPPM 3383, Inovasi Produk dan Penjenamaan, yang dihormati Dr. Azhar bin Ahmad dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Baiklah, kami daripada Kumpulan 8. Untuk projek tugasan ini, kami telah namakan syarikat kami sebagai Bangkit Orang Kita Sendirian Berhad. Okey, dalam kumpulan 8 terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Amirul Irfan bin Muhammad Alim. Yang kedua, Owen McChris. Yang ketiga, Muhammad Nazmi bin Muhammad Nizam. Yang keempat, Muhammad Azhar bin Rosli. Dan kelima, Muhammad Aikal bin Muhammad Razali. Baiklah, terdapat 8 langkah untuk membangunkan produk baru ataupun new product development process. Yang pertama, idea penjanaan. Yang kedua, saringan idea. Yang ketiga, pembangunan konsep. Yang keempat, pembangunan strategi pemasaran. Yang kelima, analisis bisnes. Yang keenam, pembangunan produk. Yang ketujuh, ujian pasaran. Dan yang terakhir adalah pengkomersialan. Baiklah, untuk langkah pertama, idea penjanaan, kami telah pun membina sebuah aplikasi e-dagang yang bertujuan membantu penduduk tempatan mempromosikan barangan jualan secara atas talian yang juga dapat memudahkan pelanggan. Saya akan menerangkan tentang langkah kedua, iaitu saringan idea. Okey, adakah produk ini sesuai dengan objektif, strategi dan sumber syarikat? Okey, kita pergi satu-satu. Okey, first iaitu objektif, iaitu membantu penduduk tempatan khususnya peniaga kecil mempromosikan barangan jualan secara atas talian dan ianya memudahkan pelanggan mendapatkan barangan. Okey, strategi dia, perniagaan yang dilakukan menerusi aplikasi ini adalah berasaskan makanan dan juga barangan keperluan harian seperti pakaian, barang dapur dan khususnya barangan jualan tempatan lah. Selepas itu, kandungan aplikasi ini adalah memaparkan pelbagai barangan jualan oleh peniaga tempatan mengikut lokasi yang berpusat di Selangor dan boleh dihantar terus, iaitu COD dengan pembelian tunai kepada pelanggan. Okey, kita pergi kepada sumber syarikat pula. Okey, bagi menjalankan projek ini dalam keadaan sempurna, Bangkit Orang Kita Sendirian Berhad memerlukan beberapa perkara penting, iaitu pertama, kami memerlukan kepakaran IT untuk memastikan e-dagang tersebut dapat berfungsi dengan jayanya. Hal ini dilaksanakan dengan mengambil tenaga kerja lah dalam kepakaran tersebut, dengan mengambil seorang pakar pada permulaan dengan dibantu dengan seorang pembantu lah. Okey, yang kedua, kami juga memerlukan beberapa orang pekerja yang bertugas sebagai khidmat pelanggan untuk menjadi orang tengah antara syarikat dan juga pelanggan. Okey, seterusnya kami juga memerlukan sebuah pejabat yang dapat menampung bilangan pekerja kami. Hal ini menjadi sebagai pusat pengoperasian lah bagi kami. Kami memerlukan sebuah pejabat untuk pekerja IT kami mengoperasikan aplikasi tersebut dan pekerja khidmat pelanggan untuk berhubung dengan pelanggan kami. Ini untuk memudahkanlah pengurusan syarikat. Okey, dan akhir sekali ialah kami memerlukan sistem perisian untuk pembangunan aplikasi kami dan juga penambahbaikan aplikasi yang kami bangunkan. Kami memerlukan sebuah sistem perisian yang boleh digunakan oleh sistem pemprosesan Android dan Apple. Hal ini kerana bagi membolehkan dua sistem pemprosesan yang terkenal di Malaysia dapat diakses ke aplikasi kami. Okey, baiklah, seterusnya langkah ketiga, iaitu pembangunan konsep atau konsep development. Okey, bolehkah kita menjumpai konsep yang baik yang dikatakan pengguna akan mencuba kita punya tu? Okey, Bangkit Orang Kita Sendirian Berhad yang membangunkan aplikasi e-dagang di mana aplikasi tersebut boleh digunakan oleh masyarakat tempatan untuk melakukan aktiviti perniagaan yang melibatkan jual beli barangan kering dan basah secara atas talian. Aplikasi ini juga tertumpu kepada jual beli secara domestik dan dikhususkan untuk peniaga-peniaga kecil tempatan yang terkesan dengan perubahan ekonomi semasa penularan wabak COVID-19. Selain itu juga, perniagaan yang dilakukan menerusi aplikasi ini adalah berasaskan makanan dan juga barangan keperluan harian seperti pakaian, barang dapur dan khususnya barangan jualan tempatan. Langkah yang keempat adalah pembangunan strategi pemasaran. Bolehkah kita mencari strategi pemasaran yang efektif dan juga berpatutan? Yang pertama, Bangkit Orang Kita Sendirian Berhad membawa kelainan yang lain daripada platform e-dagang yang tersedia. Perubahan yang dibawa oleh syarikat ini adalah yang pertama, syarikat ini menyasarkan peniaga kecil tempatan. Hal ini kerana bagi membantu peniaga kecil tempatan untuk terus bertahan dan kekal
Lebih-lebih lagi selepas lumpuhnya ekonomi akibat pandemik COVID-19. Yang kedua, bagi meningkatkan kesedaran pengguna akan kewujudan aplikasi dan platform e-dagang yang dikeluarkan oleh syarikat ini adalah dengan cara pengiklanan perlu dilakukan. Hal ini membawa kepada pengiklanan secara besar-besaran diperlukan untuk mempromosikan aplikasi ini kepada umum. Selain daripada itu, iklan yang disiarkan juga perlulah menarik dan kreatif agar lain dari platform yang lain. Yang ketiga, syarikat ini memilih jalan untuk menggunakan pakar daripada luar untuk membantu syarikat ini dalam pembangunan dan juga kemajuan. Dan langkah yang kelima adalah analisis bisnes, iaitu adakah produk kita ini dapat memenuhi matlamat dan keuntungan. Dari segi kekuatan, yang pertama, ia dapat mencipta produk yang berguna pada masa krisis dan juga pada masa akan datang. Yang kedua, masih tiada usaha yang sama dari pesaing pasaran e-dagang. Dan yang ketiga ialah mempunyai kepakaran dalam bidang IT dan juga pemasaran. Daripada segi kelemahan pula, kita kekurangan kaki tangan dan kita juga tidak dikenali dalam kelompok masyarakat dan kita mempunyai pesaing yang lebih besar. Untuk dari segi peluang pula, kita mempunyai pelanggan yang tidak diberikan perhatian oleh pesaing. Sebagai contoh, peniaga kecil. Dan yang seterusnya, kita menghubungkan peniaga dengan pelanggan dalam bilangan yang ramai ataupun pukal. Dan yang seterusnya ialah objektif yang dapat kekal pada jangka masa yang panjang. Dari segi kekangan pula, bilangan pesaing yang lebih banyak dan besar. Dan kita juga menghadapi masalah dalam pelaksanaan kerana disebabkan oleh undang-undang negara. Dan yang terakhir sekali, kita sukar mendapat kepercayaan daripada pelanggan dan masyarakat. Seterusnya kita beralih ke langkah yang keenam, iaitu pembangunan produk. Di sini kita mempunyai persoalan, adakah kita mempunyai produk yang teknikal dan boleh dikomersialkan? Projek Bangkit Orang Kita Sendirian Berhad ini berfungsi sebagai penghubung antara peniaga dengan pembeli secara terus dengan menggunakan satu aplikasi yang mudah dan ringkas untuk digunakan untuk semua lapisan umur dan masyarakat. Aplikasi Support Lokal Berhad merupakan sebuah aplikasi yang direka dengan paparan yang ringkas dan cara penggunaan yang mudah. Berikut menunjukkan paparan bagi aplikasi Support Lokal Berhad. Yang pertama sekali adalah pendaftaran dan log masuk. Di sini pengguna akan menggunakan nombor kad pengenalan mereka sebagai kata laluan. Pendaftaran bagi pengguna baru bagi akaun peniaga maupun pembeli adalah percuma. Paparan dan gaya yang ringkas bagi aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan pengguna untuk menggunakan aplikasi tersebut. Kedua ialah halaman utama. Bagi halaman utama, pengguna akan disediakan dengan paparan seperti klasifikasi produk, iklan produk dan juga paparan bagi peniaga yang mengadakan siaran langsung ataupun live mengenai produk mereka. Ketiga ialah siaran langsung ataupun live. Ruangan siaran langsung ini membolehkan pengguna untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peniaga yang menjual barangan kerana mereka boleh berhubung dengan peniaga secara langsung. Yang keempat ialah klasifikasi produk. Setiap klasifikasi produk, kami akan menyenaraikan peniaga yang terbaik dalam kalangan peniaga yang menjual barangan yang sama jenis. Pengguna boleh memilih barangan yang mereka minat dan juga peniaga yang mereka suka. Kelima adalah peniaga dan produk. Halaman peniaga dan produk ini membolehkan pengguna untuk memilih produk yang menarik minat mereka. Yang kelima ialah peniaga dan produk. Halaman peniaga dan produk ini, pengguna boleh memilih produk yang menarik minat mereka. Dalam halaman ini, semua produk yang dijual oleh peniaga akan dipapar dengan mengetik butang See More.
halaman ini membantu pengguna mencari produk dengan lebih mudah. Yang keenam ialah pilihan produk. Sekiranya pengguna telah memilih produk yang mereka inginkan, pengguna boleh menambah produk ini ke dalam senarai barangan yang hendak dibeli dengan cara menekan butang Add to Cart. Halaman ini juga menyenaraikan harga, nama dan gambar berkaitan dengan produk. Yang ketujuh ialah checkout. Selepas pengguna memilih produk yang mereka inginkan, pengguna boleh mengetik butang place order untuk membuat pesanan kepada peniaga. Di halaman ni, semua produk yang mereka inginkan akan dipaparkan dan mereka boleh memilih sama ada untuk membuat pesanan ataupun tidak. Yang ke-8 ialah pembayaran. Bagi kaedah pembayaran ni, pengguna mempunyai dua pilihan untuk membuat pembayaran, iaitu secara tunai, iaitu COD, ataupun menggunakan e-wallet. Bagi pengguna yang menggunakan e-wallet, pengguna akan disediakan dengan kod QR. Pengguna boleh mengimbas kod yang disediakan supaya pembayaran boleh dilakukan. Yang ke-9 ialah pembelian. Halaman ini akan menyediakan butiran selepas pembayaran. Pengguna boleh melihat pergerakan bagi penghantaran produk mereka, dan apabila barang pengguna dah sampai, pengguna boleh menekan butang order receive. Pengguna juga boleh menghubungi peniaga sekiranya ada apa-apa perubahan dengan produk yang mereka pesan. Dan akhir sekali ialah halaman maklum balas pengguna. Bahagian maklum balas ini menyediakan ruang untuk pengguna memberikan penilaian kepada produk yang mereka telah beli. Dari sesi penilaian ini, peniaga juga boleh mengetahui cita rasa yang pengguna dan boleh melakukan penambahbaikan kepada produk mereka. Secara ringkasnya, prototipe ini menyediakan halaman pendaftaran sehingga halaman maklum balas pengguna kepada peniaga. Halaman yang mudah dan ringkas ini juga menyediakan butang pilihan yang mencukupi kepada pengguna untuk melihat dan membeli barangan yang mereka perlukan. Sekarang pula kita masuk kepada langkah yang ketujuh, iaitu ujian pasaran. Di sini kami mendapati bahawa penjualan produk kami memenuhi jangkaan yang kami lakukan sebelum membuat ujian ini. Berdasarkan ujian yang kami lakukan, ini merupakan hasil melalui soal selidik yang kami jalankan kepada pengguna. Langkah yang terakhir ialah pengkomersialan, di mana terdapat 3 aspek utama, iaitu geografi, segmen pelanggan dan strategi pemasaran. Bagi aspek geografi, kami telah membina sebuah aplikasi e-dagang yang bertujuan membantu penduduk tempatan mempromosikan barang jualan secara atas talian. Kandungan aplikasi ini adalah memaparkan pelbagai barangan jualan oleh peniaga tempatan mengikut lokasi yang telah berpusat di Selangor dan boleh dihantar terus secara COD dengan pembelian tunai kepada pelanggan. Bangkit orang kita sendirian berhad mempunyai 3 segmen pelanggan, iaitu peniaga kecil, pelanggan dan juga pembekal. Bagi peniaga kecil, kami memfokuskan untuk memasarkan produk jualan peniaga kecil dan peniaga tempatan di kawasan setempat. Kami juga memastikan peniaga kecil boleh beroperasi seperti biasa. Kami menjadikan platform ini kepada pelanggan untuk membeli daripada pelbagai peniaga kecil. Bagi segmentasi pelanggan pula, kami membantu penduduk setempat yang terkesan akibat PKP. Selain itu, kami juga dapat membantu pelanggan yang tidak mempunyai kenderaan.
Bangkit Orang Kita juga turut menyediakan perkhidmatan penghantaran barangan yang dibeli oleh pelanggan. Akhir sekali ialah segmen pembekal di mana Bangkit Orang Kita menjadi penghubung kepada pembekal dengan peniaga kecil. Kami juga membantu peniaga kecil untuk mendapatkan barangan jualan mereka. Selain itu, kami juga turut dapat membantu mendapatkan bilangan pelanggan yang lebih ramai, begitu juga kepada peniaga kecil. 4 aspek utama bagi strategi pemasaran ialah nilai projek, aktiviti projek, rakan kongsi utama dan juga saluran. Bagi nilai projek, pihak kami telah merancang operasi projek ini agar berjalan lancar dan mencapai tujuan kami. Nilai projek ini adalah untuk menghubungkan peniaga dengan pembeli iaitu B2C serta menghubungkan perniagaan dengan perniagaan iaitu B2B. Hal ini bagi mewujudkan permintaan dan juga penawaran yang tinggi di dalam pasaran tempatan. Bagi aktiviti projek, projek ini memfokuskan kepada e-dagang di mana ia menghubungkan peniaga dengan pelanggan di atas talian. Hal ini akan dilaksanakan melalui sebuah aplikasi yang juga beroperasi melalui sistem operasi iOS dan juga Android. Bagi memperkenalkan aplikasi ini kepada orang ramai, kami akan melaksanakan periklanan di syarata negara. Kami juga akan melaksanakan webinar dan juga kursus untuk mengajar peniaga kecil untuk membuat pasaran di atas talian. Hal ini bagi membantu peniaga kecil untuk mendapatkan pengetahuan dan juga memperkenalkan aplikasi ini kepada peniaga kecil. Kami juga akan berjumpa dengan pemilik-pemilik syarikat pembekal bagi memperkenalkan produk kami ini. Hal ini mendapatkan penyertaan daripada pelanggan pembekal agar dapat meningkatkan penawaran di dalam e-dagang. Seterusnya adalah rakan kongsi utama. Bangkit Orang Kita Sendirian Berhad akan berganding bahu bersama beberapa rakan kongsi utama yang dapat mengukuhkan projek kami ini. Kami akan berganding bahu dengan pencuba aplikasi kami. Hal ini bagi mendapatkan maklum balas yang sejujurnya daripada pengguna. Selain itu, kami juga akan bekerjasama dengan syarikat-syarikat perkhidmatan penghantaran barangan sedia ada seperti Grab, GrabFood, Foodpanda, JNT dan Postmalaysia bagi melancarkan pengurusan penghantaran barangan kepada pelanggan. Seterusnya, kami juga akan bekerjasama dengan syarikat e-dompet seperti Tashengo, e-wallet, Boost dan juga Shopee. Hal ini bagi memperluaskan penggunaan e-dompet serta memudahkan proses pembayaran. Dan akhir sekali adalah saluran. Kami akan mencapai pengguna kami melalui pengiklanan dan pemasaran seperti yang telah dibincangkan iaitu melalui pemasangan banner dan juga pemasangan gerak. Hal ini untuk menyampaikan maklumat terus kepada pengguna kami. Seterusnya, kami juga akan melaksanakan promosi secara terus kepada pengguna iaitu dengan pergi secara fizikal kepada pengguna untuk memperkenalkan produk kami. Kami juga akan membuat video tutorial di media sosial bagi mendapatkan perhatian ramai. Berikut merupakan anggaran perbelanjaan yang dianggarkan secara keseluruhan adalah sebanyak RM43,800 Malaysia. Bagi kategori peralatan dan jaringan di mana komputer sebanyak RM3,000, kamera digital sebanyak RM5,000, Wi-Fi sebanyak RM500. Manakala bagi perbelanjaan perkhidmatan pelanggan adalah sebanyak RM5,000, pemasaran RM4,200, pereka grafik RM4,000, pekerja IT RM15,000, ruang pejabat RM2,100 dan aplikasi adalah sebanyak RM5,000 Malaysia.